ya, cikgu kena rujuk yang ni. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2. Semua guru kena rujuk. Ya, sebab dalam ni ada terma berkaitan dengan perkataan online, offline dan juga offsite. Ya, tahniah cikgu ya. Okey. Waktu PKP ni masih ada offsite. Padahal offsite tak boleh tidak dibenarkan. Sebab offsite ni maksudnya yang ini kan, offsite ni pembelajaran yang berlaku di lokasi. Misalnya di mana? Di balai raya, di pusat komuniti, pelajar berkumpul di situ. Itu sebenarnya berkaitan dengan Pengeliling 2006, pengurusan PDP sewaktu bencana. Ya. Jadi pada waktu PKP ni tak boleh. Pada waktu sebelum ni okey, ada tema yang boleh kita berjalankan macam gitu. Ya, okey. Itu maksudnya kita kena tahu tentang. Salah satu kenapa kita nak bincang data ni cikgu? Ya, kenapa nak bincangkan data? Data is for nothing, seperti yang dikatakan oleh cikgu Ku awal tadi. Data ni sebenarnya nak bagi maklumat daripada kita. Supaya akhirnya kita dapat maklumat, kita boleh buat intervensi. Kat sekolah kita tengok, okey, apa pattern yang saya dapat cikgu? Antaranya saya proses data. Di SJKC ni, patternnya 80%, 90% pelajarnya mengikuti PDPR-nya secara online. 80% ke atas. Cuma ada satu je yang ada agak rendah, itu pun more than 55%. Lebih pada 5%. Okey, itu data yang saya dapat. Kemudian saya nak tengok data pula kat sekolah ni, sekolah kita ni, puratanya dalam seminggu berapa cikgu ni mengajar dalam satu sekolah. Saya tengok misalnya, saya tengok Kampung Baru Geduk. Saya tengok berapa purata cikgu yang mengajar. Okey, saya nak tengok juga sampai satu peringkat. Ada satu macam kecenderungan cikgu, tapi saya tak pasti. Cuba cikgu tengok data ni. Saya ajar nanti macam kita nak tengok. Ini mungkin berlaku di sekolah menengah. Dia macam ni. Katalah hari ini hari Jumaat. Masa yang pertama matematik. Masa yang kedua sejarah. Matematik ini, kelas yang sama, hari yang sama, matematik pelajarnya ada 35 orang. Tapi bila dalam sejarah, pelajarnya left, tinggal 15 orang. Okey, isu yang saya tanya sekarang ni, saya kata kenapa matematik ini kelas yang sama, tapi berbeza tentang penglibatan muridnya, padahal hari yang sama. Ini bukan soal gadget ni. Ya, sebab kenapa waktu yang pertama tadi ramai boleh ikut. Saya tengok pula pattern yang lain, hari yang lain, sejarah ini. Apa pattern? Dan saya dapati patternnya adalah pattern yang konsisten. Pelajar ramai left daripada grup itu. Saya tengok pula data yang lain dalam cikgu sejarah ni. Kan dalam borang tu kita ada aplikasi. Ada tak aplikasi yang digunakan? Okey, saya tengok, okey, cikgu ni tak ada guna aplikasi. Bila dia mengajar, okey, contoh, okey, sekarang murid, kita tengok buku teks ni, muka surat 45. Macam tu kan? Okey, cakap dalam buku teks, murid di rumah pun dalam buku teks. Sangat konservatif. Sangat konservatif. Jadi, murid tak minat lah kalau kita pun tak minat kan? Jadi, ini yang kita proses. Ini yang dimaksudkan dengan guru besar daripada SJKC dan juga SJKP Kampung Baru Geduk dan juga Chong Hua tadi. Ini contoh data tuan-tuan yang saya dapat. Contoh data sama ada guru besar dah melakukan apa, nampak ni tuan-tuan kan, dia nil. Nil ni maksudnya guru besar ni dia belum lagi buat semakan. Belum pernah sekali pun buat semakan dalam PDPR di sekolahnya. Berapa banyak yang nil. Saya sekarang ni nak minta cikgu, tuan-tuan dan puan, untuk kita sama-sama buka fail kita yang pertama. Guna laptop, buka fail kita yang pertama, tapi cikgu siap dah, dia boleh bentang tugas saja. Okey, thank you Yang Mulia. Okey, jadi kita buka dulu kita buka sama-sama dulu. Data yang pertama ni ialah yang BB tu, data PDPR. Saya tak tulis nama ni. Okay. Pastikan sama dengan skrin saya. Semula ya. Cikgu Firdaus sekarang ni ada kat Excel tak Cikgu Firdaus?
Okey, ada kat Excel tak? Yang dia punya tajuk warna kuning. Ya. Cuba buka. Tak, Cikgu Firdaus cuba tengok kat saya punya kat skrin, sama tak? Saya dah buka Excel sekarang. Oh, Sama tak? ada. Ada tunjuk, tengok kat skrin je. Sebab saya biasa gunakan dua device ni. Saya satu saya buat check, tapi sebab hari ni kita dah ramai. Okey, tak apalah ya. Okey, kita ada di Excel. Okey, cikgu, saya terangkan sikit. Dekat sini kan, kalau kita tengok, ini ialah data-data yang kita kutip daripada Google Form yang cikgu buat kat sekolah. Ada nama cikgu, ada kod sekolah, ada nama sekolah, ya, ada kemudian adalah peringkat sekolah, semua dah tahun, semualah mata pelajaran apa dia. Semua komplit ni kita ambil daripada Google Form yang cikgu isi. Tentuan isi tu, inilah dia. Sebab tu saya kata tadi, saya tak minta daripada cikgu data yang lain. Ya. Saya tak akan buat macam tu. Sebab bagi saya itulah kerja yang bertindih, redundant, menyusahkan sekolah. Okey, ini antaranya cikgu ya, maklumat yang kita ada. Mana datangnya ni? Saya ambil apa yang cikgu isi dalam Google Form, report daripada cikgu buat PDPR. Okey, saya ingin maklumkan juga tentang report ni. Kita dibagi 3 hari. Okey, contohlah hari ni kan cikgu Amir dia mengajar. Tapi hari ni dia tak sempat nak buat report, ada masalah lain. Dibagi peluang sehingga pada hari Isnin sebelum pukul 6 petang masih boleh buat report. Hari Sabtu sistem tutup. Sebab waktu hari Ahad tu ada negeri-negeri yang bekerja kan, dia dah buka. Jadi kalau hari Khamis pun sama, Khamis tak sempat buat tapi masih boleh key in lagi pada hari Ahad tu. Ahad petang tu boleh key in lagi. Ya, kita kadang-kadang ada halangan kan tentang sistem kita ni atau line kita dan sebagainya, kita boleh gunakan. Okey, ini data yang ada. Ya, inilah data yang kita nak gunakan lepas ini nanti. Semua ada ni. Sekarang ni kalau saya buka ni kat sekolah ni, ni contohnya ada berapa ni? Ada 1000, ada berapa ni? Okey. 1928. Maksudnya apa? SJKC Johor, sorry, ini data ni bercampur ni. Tak apalah, nanti saya tunjukkan satu-satu. Okey, di SJKC ni ada datanya sebanyak 1928 sesi yang berjalan untuk SJKC. Ini contoh yang berjalan. Yang berjalan pada minggu 21 hari bulan. Yang cikgu nak report minggu depan lah. Tapi kita boleh tengok pula SJKC ni nanti kita pecahkan balik data-data ni. Okey, ini maklumat yang ada. Okey. Cikgu, kita nak gunakan proses ini gunakan pivot. Pivot adalah satu analisis, satu aplikasi, bukan aplikasi yang baru. Kalau nak baru nanti saya tak suka kita nak download lah, nak kena beli macam-macam kan. Ini tak payah sebab pivot ini memang ada dalam komputer kita. Okey. Sekarang ni cikgu dah ada data ni semua kan? Cikgu dah ada data ni. Okey, kita nak buat sama-sama. Mula-mula kita nak jadikan ini, table ni yang kita dapat Google Form ni, daripada Google Sheet ni, kita nak tukarkan dia dalam bentuk, pertama kita kena buat bentuk table form. Mesti buat table form dulu sebab nak jadikan dia database. Ya, itu prinsip pertama. Cikgu boleh buat catatan lah. Kita panggil dia yang persatu kena buat table form. Ini kena buat dulu. Okey, cara nak buat table form mudah. Okay. Sekarang cikgu ambil mana-mana cursor ni, ya, cikgu letaklah kat mana-mana. Okey, cikgu control A. Tekan control, jangan lepas tekan A. Okey. Sama tak? Dalam tu pada skrin kita sepatutnya dia warna blur, itu kan warna kelabu kecuali tempat yang kita klik mula-mula tu je lah. Itu yang tidak blur. Cikgu kalau yang tak dapat cikgu beritahu ya, supaya nanti jangan tertinggal. Tapi saya yakinlah dalam masa 1 jam setengah paling lama pun cikgu dah boleh buat. Ya. Boleh? Kalau boleh saya sambung. Okey. Kalau boleh, okey. Daripada sini kita nak log sebab apa ni jadi cikgu? Sebab ini kita nak jadikan dia sebagai database yang kita nak proses.
Database. Dia bukan macam Excel biasa lagi. Okey. Pertama, control T tu untuk dapatkan macam ni. Kita nak control A tu sebab apa cikgu? Control A ni kita nak tandakan semua data kita ni. Nampak kan? Itu nak cepat lah. Control A tu maksudnya all. Dia tandakan semua. All. Sampai bawah. Lepas tu sampai di ujung. Secara auto. Kalau kita nak buat manual boleh tak? Boleh juga. Tapi penat lah kan? Pergi kat sini. Pergi tarik kat bawah. Lambat. Cara cepat. Pergi je mana-mana control A. Lepas cikgu control A. Dia macam ni. Control A. Tekan control T. Control T. Tampil. Tekan control jangan lepas tekan T. Tekan control tekan T. Okey. Yang ni dia keluar satu. T tampil. Tampil lah T ya. T. Dia sebenar tu untuk wujudkan table tadi tu. Control T. Tekan control jangan lepas ya cikgu. Lepas tu tekan huruf T di keyboard kita. Okey. Bila kita dah tekan control T tu di keyboard kita tu, dia akan ada ni dipanggil dialog box ni kan. Dialog box ni. Dialog box ni dia kata dia nak pastikan kita data kita betul tak dalam ni. Normally cikgu letak OK je sebab komputer ni dia akan auto generate. Maksudnya kalau kita tengok atas ni kan, cikgu tengok atas ni yang ada apa ni, ada berkelip-kelip ni kan, itu dia tandakanlah kawasan-kawasan data kita. Dia tandakan kawasan data kita. Nampak ujung ni. Nampak data ni. Tak payah pergi satu-satu. Control T ya. Ya, T. Cikgu Firdaus nanti kalau nak proses data-data sukan pun macam ni cukup mudah. Ya. Tak jadi lah. Control T. Boleh tak? Dia keluar ni tab lah. Okey, tak apa. Sekarang ni kalau keluar ni tab, tak apa, free kan balik. Free kan Firdaus letak dekat mana-mana. Senang-senang saya panggil lah. Cikgu Firdaus letak kat tarikh mouse. Sudah? Mungkin saya tadi buka dekat Google Sheet tu dia jadi new tab. Oh, new tab Tapi tak apa, buka file tu balik. Buka file tu balik. Buka file yang sama balik, tak apa. Buka file yang sama, Ctrl A. Lepas tu Ctrl T. Dia keluar dialog box ni. Okey. Lepas tu tekan OK je. Okey ya. Bila tekan OK, cikgu nampak tak? Cuba tengok kat skrin cikgu. Dah ada satu pull down menu kat sini. Ni pull down menu, semua ada kan? Maksudnya ni apa cikgu? Maksud dia sekarang ni data kita ni dah jadi satu database. Bukan lagi Excel yang data biasa tapi dah database. Okey, dia jadikan database. Boleh tak? Yang tak boleh cikgu beritahu ya. Cikgu bagi kat chat tu beritahu, cikgu tolong beritahu nanti supaya nanti kita nampak. Cikgu tulis kat sini. Okey. Okey. Kalau tak beritahu, kalau tak dapat beritahu ya. Control T tadi tu. Okey. Ini dah lengkap dah. Cikgu dah boleh buat dah. Ini kelas kita memang simple. Saya terus pergi pada isi je. Cikgu tengok sekarang ni kita nak tengok data. Ini adalah database, kita nak proses data ni. Cikgu tengok sekarang ni ada insert dekat ribbon. Cari insert. Ada file, ada home, ada insert, ada layout kan. Cikgu klik pada insert. Boleh ya? Lepas insert, jumpa kan? Klik pada insert. Kemudian cikgu tengok kat ujung ni ada nampak kan? Pivot table. Pivot table. Tekan insert, ada pivot table. Cikgu klik aja kat pivot table ni. Dia keluar satu pop-up menu. Pop-up menu ni dia simple je, dia bukan formula. Dia tanya kita je. Ya, tak payah masuk formula. Alright, setakat ni okey. Okey. Daripada sini cikgu kan, ini maksud dia apa? Yang ni yang saya gerak-gerakkan ni. Ini tempat kita bekerja nanti. Ya, tempat kita bekerja nanti. Okey, pertama dia tanya select the table of range. Biasanya cikgu tak payah jawab dah. Dia komputer ni dia auto je.
Yang ini biarkan je. Sebab bila kita kata macam ni, insert aja, pivot aja, okey dia dah ada dah table 1. Tak payah, dia tak payah jawab, dia dah jawabkan untuk kita. Yang ini pula dia tanya kalau kita nak guna data luar, external data source. External data source ni sebab data ni kita boleh ambil juga data daripada tempat lain. Contohnya apa? Saya kalau data yang besar untuk Negeri Sembilan, saya biasa gunakan SPSS sebab dia memang puluh ribu. Data range-nya besar. Okey. Data tu pula saya boleh import dalam pivot ni. Tapi hari ni kita data sekolah kita atau data yang kecil aja, setakat mungkin ribu-ribu kecil je data. Tak payah. Kita abaikan. Ni tak payah. Okey. Ini tak payah jawab. Okey. Yang penting kat sini. Cuba cikgu tengok. Dia kata choose where you want the pivot table report to be placed. Ada dua pilihan jawapan. Maksudnya apa cikgu? Cikgu nak proses data ni, nak buat analisis ni dekat mana? Dia tanya kita. Kalau kita rasa dekat new worksheet, nanti cikgu perasan ni kan, kita punya sheet ni ada satu je kan, kita tekan aja new nanti dia akan muncul satu worksheet secara auto. Cara yang kedua, kita boleh guna existing worksheet. Maksudnya apa? Kita proses juga tapi di dalam page yang sama. Dia kata nak buat kat mana? Okey, kita buat kat sini. Dia proses dekat sini. Tapi saya sangat mencadangkan cikgu jangan buat dekat sini sama. Kita nampak nanti kelang kabut. Cikgu pilih aja new worksheet. Jadi bila kita nak buat pivot, rumusannya cikgu jawab dua tempat aja. Cikgu klik kat sini, cikgu klik dekat new worksheet. Selesai. Lepas tu cikgu tanda centang atau tick dekat sini. Maksud tick apa? Dia akan jadi satu data model. 3 tempat je jawab. Ya, yang ni tak payah jawab pun tak apa sebab dia auto. Yang ni cikgu pilih je. Table tu boleh rename ke? Table tu boleh rename. Ya, okey. Lepas tu cikgu klik okey.